Dan sebelum ni saya mau minta apa ini, Encik Yap. Encik Yap adalah bersama dengan kita berapa lama? 2 tahun. 2 years. 2 years lebih ya, 2 years. So sekarang selepas apa ini penilaian ini dia letak jawatan, kita sudah apa ini lantik Encik Yap. Mungkin Yap ada banyak pengalaman dalam kes ini. Saya mau minta Yap bagi sedikit keterangan mengenai kes ini, kes anak angkat ini. Go ahead, Yap. Di sini saya ingin cerita sikit kenapa murid-murid ini boleh menjadi bukan warga negara walaupun mereka lahir di Malaysia. Ini disebabkan semasa mereka dilahirkan, bapa yang berwarga negara Malaysia tidak daftar kahwin dengan ibu warga asing. Oleh itu, anak terpaksa mengikut taraf kewarganegaraan ibunya. Bagi hal ini, anak mereka boleh mengemukakan permohonan kewarganegaraan Malaysia melalui jabatan iaitu Perkara 15A. Disebabkan taraf kewarganegaraan anak mereka bukan warga negara atau stateless. Oleh itu, KDN, Kementerian Dalam Negeri, meminta anak yang bukan warga negara memohon mengikut taraf kewarganegaraan ibu yang merupakan warga asing berpasport. Saya juga ingin menghuraikan sedikit mengenai isu yang disebut tadi, YB tadi sebut. Selain daripada kes-kes di mana anak angkat dan ibu warga asing tidak dapat dikesan, anak mereka tidak boleh memiliki pasport. Pejabat kami, bahagian kewarganegaraan Pulau Pinang, juga menerima banyak aduan daripada ibu bapa yang ibu kandungnya warga asing, iaitu Myanmar, lewat daftar kahwin. Kedutaan negara Myanmar tidak terima anak mereka untuk membuat pasport Myanmar. Alasan yang diberi oleh kedutaan negara Myanmar adalah anak mereka lahir di Malaysia dan memiliki sijil kelahiran Malaysia, walaupun sijil kelahiran bukan warga negara. Kedutaan Myanmar juga menegaskan bahawa kecuali bapaknya warga Myanmar, anak baru boleh mohon pasport Myanmar. Seperti juga bagi ibu dari Vietnam, jikalau anak mereka ingin memohon pasport mengikut taraf kewarganegaraan ibu, iaitu Vietnam, mereka mesti mengikut peraturan kedutaan negara Vietnam, iaitu dalam sijil kelahiran anak Malaysia, mesti menambah surname ibu dalam sijil tersebut. Baru anak mereka boleh mengemukakan permohonan pasport Vietnam. Maka ibu bapa terpaksa memohon kebenaran daripada Jabatan Pendaftaran Negara untuk menjalankan permohonan pindaan atau pembetulan maklumat di dalam sijil kelahiran. Ini borang. Akan tetapi permohonan ini tidak semestinya boleh berjaya. Ini tertakluk kepada keputusan JPN. Sama juga bagi isu ibu sendiri bukan warga negara dan anak memang juga tidak boleh memiliki pasport. Jadi masalah sebegini, bagaimana anak mereka boleh mengemukakan pasport kepada Jabatan Pendidikan Pulau Pinang untuk daftar masuk ke sekolah. Jikalau Jabatan Pendidikan Pulau Pinang enggan menerima murid-murid yang tiada pasport untuk daftar masuk ke sekolah kerajaan, maka murid-murid ini tidak dapat pergi ke sekolah. Keadaan ini berlaku bagi golongan ibu bapa yang berpendapat rendah dan tidak mampu menghantar anak mereka ke private atau international school. Ini kerana yuran sekolah tersebut amat tinggi dan mahal, sebulan lebih kurang 800 hingga 1,000 dan ke atas. Anak mereka akan hilang peluang untuk bersekolah. Oleh itu, saya berharap Jabatan Pendidikan Pulau Pinang memandang serius tentang isu tersebut. Beri peluang kepada murid-murid yang tiada dokumen sah sebagai pasport supaya mereka boleh bersekolah di Sekolah Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Sekian, terima kasih. Okay. Ada apa-apa komen lagi daripada pegawai kewarganegaraan tersebut? Hanya dalam apa ini Tengah hari, saya Puan Nirmalah dari bahagian kewarganegaraan daerah Pulau Pinang. So, saya ingin mengatakan yang kami ada kes-kes seperti anak angkat, sijil kelahiran dan kewarganegaraan. Masalahnya sekarang, kami menghadapi banyak kesulitan untuk mengambil surat sijil beranak dan juga permit sebagainya. Jadi kami ingin merujuk kepada Jabatan Pendaftaran. Tolonglah anak-anak yang tinggal di Malaysia sebagai warga negara Malaysia yang didaftar bukan warga negara Malaysia sebab ibunya tidak dapat dicari. Masalahnya bila dia berkahwin dengan warga negara Malaysia, ibunya adalah seorang Myanmar
atau Vietnam atau sebagainya, kami tidak dapat mengendalikan MyKad ataupun sijil lahir yang sempurna. So kami ingin mengambil kesempatan untuk meminta Jabatan Pendidikan, Jabatan JKM atau sebagainya pendaftaran untuk mengendalikan masalah-masalah yang dihadapi oleh semua anak angkat dan juga yang duduk di Malaysia untuk pendidikan saja. Mereka mengadakan banyak kesulitan untuk masuk ke sekolah. So hari ini kami membuat PEC daripada YB Profesor Dr. P. Ramasamy, iaitu Ketua Menteri 2 Negeri Pulau Pinang, yang selalunya menulis surat kepada pendidikan, Jabatan Pendidikan dan sebagainya. Dengan ini, murid-murid di sini menghadapi banyak masalah sekiranya maklumat mereka tidak dilengkapi dengan pelbagai seperti MyKad dan juga untuk sekolah. Kalau murid itu jejak dalam umur 18 dan memasuki college pun sangat susah. Guru besar mereka atau dekan mereka meminta surat dari JKM, JPN dan sebagainya. Jadi yang saya hadapi ialah seorang warga, bapanya adalah seorang warga Malaysia, ibunya adalah seorang warga Indonesia yang menetap di Malaysia selama 20 tahun lebih. Sampai hari ini beliau tidak mempunyai apa-apa kad pengenalan. Diberitahu dalam proses sampai sekarang. So kami telah menulis surat kepada Jabatan Pendidikan untuk memberi MyKad atau sebagainya. Sekian, terima kasih.